Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Paris Ispa, Haziana Nurdin, Nurliza Idrus, top fan kita. Masya Allah, saudara Anwar kita dah hadir malam ni. Farid Mizan, Ummu Aisyah, Abdul Rahman Yusof, Jamil Jamal, The Angry Old Kid Says, saudara Anwar, Syafina Mat Saleh, Ummu Aisyah, Sabila Khan, Haziana Nurdin, Ros Kamari. Semua yang hadir pada malam yang mulia ni, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam ni kita baca sikit lagi ayat ke-85 sebelum menjelajah lebih jauh pada ayat berikutnya daripada surah yang mulia, surah Al-Isra. Firman Allah SWT bagi memiliki tafsir Ibn Katsir jilid kelima, boleh lihat pada muka surat 393 dan seterusnya ya. Tafsir Ibn Katsir yang biru ni, ada sebahagian tuan-tuan bertanya apakah beza di antara tafsir Ibn Katsir dengan tafsir Munir. Alhamdulillah, Ustaz Faiz, CEO Zahzan Travel, bantu saya untuk menjawab soalan yang banyak ditanya kali ini. Kedua-dua tafsir ni sangat bagus, kedua-duanya sangat utama, kedua-duanya sangat mulia. Tafsir Ibn Katsir, tafsir yang dikarang lebih 800 tahun yang lalu, sedangkan tafsir Munir, tafsir kurun ke-20. Jadi tentulah cakupan atau perbincangan, bimbingan yang dikemukakan berbeza di antara kedua tafsir yang hebat ini. Seorang menulis pada abad yang ke-8 Hijrah, seorang menulis kepada abad yang ke-15 Hijrah. Jadi tentulah dalam tafsir Ibn Katsir yang tulis oleh Imam Ibn Katsir itu merupakan tafsir yang hidup pada zaman Islam, sangat kepimpinan Islam, kekuatan Islam pada waktu itu. Berbeza pada kurun ke-15 menyaksikan berbagai perkara berlaku pada umat Islam, dan catatan bimbingan dikemukakan oleh Imam Syekh Dr. Wahab Zuhaili almarhum sangat baik juga untuk kita baca, terutamanya mendepani arus pada waktu sekarang ni dengan fitnahnya, dengan berbagai ujiannya, cabaran yang berlaku pada umat Islam. Maka saya kira tafsir Munir antara yang terbaik untuk menjadi pedoman hidup kita pada hari ini, tanpa menafikan tafsir Ibn Katsir yang sedang saya rujuk sekarang tuan-tuan. Baik, ayat yang ke-85, 86, 87 pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله العظيم. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Telah kita bincangkan dalam tafsir Ibn Katsir pendapat yang disorot di sini bahawa kemungkinan ayat ke-85 ni turun sebanyak 2 kali. Sekali turun di Mekah kerana keseluruhan surah Al-Isra merupakan surah Makkiyah yang turunkan Allah seluruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Walau bagaimanapun terdapat ayat ada surah yang diturunkan 2 kali. Contohnya ayat ke-85 ini seperti riwayat yang boleh kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir. Jadi kata Imam Al-Biqai menghubungkan ayat ini ayat sebelumnya. Imam Al-Biqai ini terkemuka dengan bab tanasub al-ayat wa tanasub as-suwar. Jadi karangan beliau Nazm Durar fi tanasub as-suwar ini kitab tafsir yang sangat kontroversi pada zamannya kerana dia berfikir 2 kotak, sehingga menyebabkan mengheret Imam Al-Biqai untuk dipenjarakan kerana pandangannya yang berbeza daripada ulama yang hidup pada zaman itu. Jadi Al-Biqai menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, bicara tentang pertanyaan kaum musyrikin berkaitan kebangkitan manusia selepas mereka idza kunna idhaman wa rufatan yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu menjadi tulang belulang, kepingan kecil, debu. Di sana dinyatakan bahawa manusia akan dihidupkan kembali, iaitu rohnya akan dikembalikan kepada jasad. Maka di sinilah synchronization, coordination ayat ini dengan ayat yang terdahulu ada kaitan yang sangat mendalam. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, saya telah ceritakan kepada tuan-tuan semalam kisah tentang seorang sahabat yang mulia namanya Sabit bin Qais bin Syammas.
yang wafat, yang mati syahid dalam peperangan Yamamah di bawah pimpinan Khalid Walid ketika menentang Musailamatul Kazab, iaitu seorang yang mengaku menjadi nabi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Thabit bin Qais bin Syammas ni seorang sahabat yang sangat mulia, kaya orangnya, suaranya kuat, kana jahwarian, suaranya kuat. Lalu bila turun ayat ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Ketika Allah menurunkan ayat pada surah Al-Hujurat ni, yang maksudnya wahai orang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Andai kamu lakukan perkara itu, maka ia akan menyebabkan gugurnya amalan kamu di sisi Allah SWT, maka tak bernilai. Bermula daripada saat itu, Thabit bin Qais bin Syammas ini yang takut dia termasuk dalam ayat itu, dia tidak hadir lagi bertemu dengan Nabi. Habis sembahyang terus dia jalan. Dia takut jumpa Nabi kerana suaranya sangat kuat. Kalau dibisik pun satu masjid dengar suaranya itu. Maka perkara ini disebutkan oleh anaknya. Anaknya berkata mulai turun daripada ayat itu, maka ayah tidak lagi datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana takut dia termasuk dalam ayat yang menegur perbuatan orang yang suaranya kuat itu. Disangkanya dia termasuk dalam ayat itu, padahal ayat itu menegur perlakuan sesetengah orang Arab Badui dan sebahagian besar daripada munafiqun yang suka memanggil Nabi, menjerkah Nabi dengan suara yang kuat. Ini kisah latar belakang Thabit bin Qais bin Syammas, seorang sahabat yang sangat mulia, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila beliau tidak hadir ke majlis Nabi, Nabi bertanya kepada anaknya, kepada sahabat, apakah yang berlaku pada Thabit, kenapa tak datang, apakah dia sakit? Lazim Nabi bila mencari sahabat ni tidak muncul, Nabi bertanya apakah dia sakit sebagainya. Maka akhirnya Nabi mendapat tahu bahawa Thabit mengelakkan bertemu dengan Nabi lantaran takut dia termasuk dalam ayat yang diturunkan Allah menegur suara yang kuat itu. Maka akhirnya Nabi SAW pun memanggilnya dan bersabda kepadanya, sungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah di situ dijelaskan dalam ayat lain daripada surah Luqman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan mengangkat dirinya, yang bercakap kuat ni dengan niat untuk meninggikan dirinya dan merendah-rendahkan orang lain, utamanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Thabit bin Qais bin Syammas ni, beliau bila Nabi dah wafat, di bawah pimpinan Khalid Walid, ketika diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi memerangi golongan murtad di Yamamah. Dalam perjalanan di situ, tuan-tuan, berlaku peperangan. Thabit bin Qais bin Syammas telah pun gugur sebagai seorang syuhada. Dan pada malam kematiannya, seorang daripada sahabat baiknya bermimpi bertemu dengan Thabit bin Qais bin Syammas. Ini cerita tentang ruh, hakikat ruh yang sukar untuk kita jelaskan kerana semalam saya dah buat kaitan bagaimana mata yang ada dalam soket di muka kita ni, tuan-tuan, apa dipanggil soket soket dah, apa benda bracket. Dia hanya berfungsi bila nyawa roh ada dalam badan. Nanti saya akan jelaskan perbincangan panjang lebar oleh Al-Imam Al-Alusi dalam tafsirnya, tafsir Ruhul Ma'ani. Sangat menarik untuk kita bincangkan dalam konteks ayat ini, tuan-tuan ya. Jadi apa yang berlaku, sahabat ini telah bermimpi bertemu dengan Thabit bin Qais bin Syammas, dan perkara ini disebut oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya bertajuk Ar-Ruh. Pada malam itu beliau bermimpi bertemu Thabit, dan Thabit berkata kepadanya, aku nak pesan kepadamu, jangan kau anggap mimpi ini mimpi biasa. Aku telah mati dalam pertempuran pada hari ini, dan seorang daripada tentera Islam telah mencuri perisaiku. Dia mengambil perisaiku, duduk di hujung kampung sana. Di tempat persembunyiannya ada seekor kuda yang meronta-ronta minta dilepaskan. Cuba engkau pergi kepada Khalid Walid minta bantuannya supaya dapat mengambil kembali perisaiku itu, kerana ia sangat berharga untuk keturunanku yang tinggalkan sebagai faraid. Tambahan pula aku ni punya hutang. Nanti kalau engkau sampai ke Madinah, tolonglah temui Khalifah Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu, dan beritahu dia bahawa aku terhutang sekian dan aku minta supaya seorang daripada hamba-Ku Raqiq li untuk dimerdekakan. Kata Thabit bin Qais bin Syammas dalam mimpi beliau, seorang sahabat menemuinya dalam mimpi itu, tuan-tuan. Maka orang mimpi itu kemudian bangkit bertemulah dengan Amirul Jaish, iaitu jeneral kepada tentera perutusan Abu Bakar Siddiq untuk pergi ke Yamamah menentang Musailamatul Kazab ini. Maka dia berkata pada Khalid apa yang dilihat dalam mimpi. Maka Khalid pun pergi melaksanakan apa yang dikatakan Thabit, kerana Thabit ni punya kedudukan tinggi dan mulia di sisi Rasulullah yang telah saya ceritakan tadi, tuan-tuan. Bila Khalid dan juga sahabat yang melihat dalam mimpi ni pergi ke tempat di hujung kampung yang dinyatakan itu, memang benar ada kuda yang meronta-ronta, kuda seperti kuda liar
Dan menemuilah Khalid dan sahabat yang mimpi ini apa yang disembunyikan oleh tentera itu ternyata dia mencuri perisai milik Sabit bin Qais bin Syammas, tuan-tuan. Kemudian bila mereka pulang ke Madinah, tentera Islam menang dan berjaya membunuh Musailamatul Kazzab. Mereka sampai di Madinah, Khalid dan sahabat ini telah bertemu dengan Abu Bakar, memberitahu tentang mimpi itu. Maka Abu Bakar telah mengesahkan wasiat Sabit dalam mimpi itu dan melaksanakan segala perintah permintaan Sabit itu merdekakan hamba dan bayar hutang-hutangnya. Jadi setakat yang kita pelajari, tuan-tuan, belum ada orang yang mengesahkan wasiat orang yang sudah mati seperti wasiat Sabit bin Qais bin Syammas. Kita belajar dalam ilmu wasiat orang yang nak mati, orang sakit dan sebagainya. Tapi dalam kes Sabit ini sangat unik kerana mimpi yang dilihat oleh sahabat ini dijalankan, dilaksanakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tentulah kerana kalau kita lihat dari sudut usulnya, perbincangan para ulama'nya kat sini, Abu Bakar, Khalid, Walid, mereka merupakan sahabat-sahabat yang sangat mulia. Mereka bertindak menjalankan wasiat Sabit yang telah wafat itu, mati syahid itu, berdasarkan kepada karina. Jadi hukum di sini dijalankan kerana ada karina, iaitu pembuktian benarnya apa yang dikatakan oleh Sabit itu dalam mimpi, iaitu perisainya dicuri orang, dan benarlah bahawa beliau hadir dalam mimpi tersebut. Tuan-tuan, saya nak bincangkan sedikit maklumat yang menarik yang saya dapati daripada tafsir Ruhul Ma'ani ni. Ni malangnya tafsir yang hebat ini, tak ada terjemahannya dalam bahasa tuan-tuan lah. Tuan-tuan ada peluang belajarlah bahasa Arab ni. Tu tafsir Ruhul Ma'ani, banyak jilid, dekat 30 jilid. Karangan Imam yang mulia, namanya Muhammad Al-Alusi Al-Baghdadi. Ia merupakan seorang mufti di Baghdad kira-kira 200 tahun yang lalu. Mana tak jauh sangat daripada kita lah. Cakupan perbincangan beliau sangat menarik. Berkaitan dengan ruh ni, beliau membawakan bukti, memukakan hujah-hujah yang sangat menarik. Iaitu yang pertama sekali, beliau berkata bahawa dalam dapatan kajian aku, bahawa manusia ini merupakan satu jisim nurani, satu jisim yang bersifat mulia, dan dia merupakan satu jasad yang kita boleh pegang, boleh rasa, tetapi ruh yang ada dalamnya adalah seperti bergeraknya air dalam mawar. Payah nak sebut ni falsafah ni, tuan-tuan. Jadi bunga mawar itu kalau kita petik daripada tangkainya, mungkin dia akan kekeringan, mati kerana tidak ada air mengalir lagi dalam mawar yang cantik itu. Maka demikianlah ruh ini, seperti yang telah kita bincangkan semalam panjang lebar, seorang ayah yang mulia yang punya kedudukan dalam syarikat, nilai saingnya jadi berjuta-juta. Ketika hidup dia cium tangan dan kepalanya oleh anak-anak, tapi waktu dia wafat saja, kemuliaan si ayah itu adalah mengkebumikannya. Takkan ada pun orang yang nak biarkan ayah tu duduk kat kursi malasnya, kat kursi rehatnya untuk menonton televisyen, duduk dengan kawan, duduk dengan adik-beradik. Tak ada siapa pun, tak ada seorang pun sanggup untuk membiarkan ayah itu tidur walhal dia sudah layak untuk dikebumikan, kerana pengkebumian itu adalah penghormatan, memuliakan orang yang telah mati. Kerana jasad ini, setelah saya bincangkan, saya bawakan contoh semalam, kalau orang itu berat badannya katalah 80 kg, dia wafat, berat badannya sama berat, tuan-tuan, tapi mana pergi roh yang menggerakkan jasad? Ini kata Al-Imam Al-Alusi dalam bincangan para ulama' bagi memahamkan kita bagaimana kedudukan roh itu, sepertilah pentingnya pergerakan air, mengalirnya air dalam bunga yang cantik itu. Andai kata ia dipetik, ia akan layu. Tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, bahawa sekarang ada pendapat mengatakan daripada Sabit bin Qurra bahawa ruh ini dia terikat dengan ajsam samawiyah nuraniyah latifah ghair qabila lil kaun wal fasad wa tafarruq. Bahawa ruh ini dia mempunyai kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketinggian, kemuliaan. Kerana itu bila Allah menjelaskan, sebagai contohnya nanti kita ada kesempatan kita bincangkan, tuan-tuan ya, dalam surah Hijr sebagai contohnya, bila Allah nyatakan wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, aku meniupkan kepada Adam ini daripada ruhku. Jadi ruh ni, kata Sabit bin Qurra, ada satu kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Jadi ruh ini satu benda sifat tinggi, mulia, dia tidak akan punah, dia tidak akan rosak. Jadi para pengkaji ilmuwan di kalangan para ulama, para cendekiawan, para usulin, kemudian para fuqaha, kemudian para falasifah, mereka berbincang, adakah ruh ini sifatnya hudus ataupun qidam. Hudus ni maknanya ia benda baru, seperti kita makhluk ini yang jadi
dijadikan oleh Allah. Contohnya kelahiran seseorang itu tahun 80-an, 82, maka dia mula di situ, makhluk namanya. Apakah roh ini bersifat muhdath ataupun bersifat qadim? Adakah dia hadis ataupun qadim? Adakah dia benda bersifat makhluk ataupun dia qadim? Maka setengah pendapat para ulama, termasuklah Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, seorang ulama terkemuka dari Spain yang namanya Ibn Hazm Al-Zahiri ini, mazhab Zahir, terkenal dengan mazhab Zahiri, tuan-tuan. Mazhab ini boleh dibaca, dikaji, tapi mungkin sudah tiada pengikutnya lagi. Beliau ini berkata bahawa roh ini sifatnya qadim, qidam. Dia kerana dalam pada ayat tadi, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, aku meniupkan kepadanya roh aku. Maka ini juga berpanduan kepada hadis al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh ini dia seperti tentera yang baris. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahawa roh ini dia seperti seperti tentera yang baris. Apabila dia ngam, dia rapat, dia mudah, maka senanglah untuk menerima. Tapi kalau ia tidak boleh bertemu, dia tidak ngam, dia tidak sinkro, maka dia tidak akan dapat rapat satu sama lain. Saya bagi contoh begini. Ada kalanya kita pergi menunaikan ibadat umrah atau menunaikan ibadat haji lah, panjang sikit masanya. Maka kita pun ditempatkan di satu tempat, maktab, duduk dengan orang dari Johor contohnya. Kita tak pernah jumpa pun orang Johor ni, jumpa kat Mekah, duduk maktab yang sama, tapi punya rapat dan ngamnya kalah adik-beradik. Dengan adik-beradik kita jumpa raya pun kadang-kadang nak lari, kerana bicaranya tak sama, prospeknya lain, corak pemikirannya berbeza. Tapi dengan orang ni, Masya Allah, kita rasa boleh ngam. Kalau ada anak boleh jadi, mungkin dah jadi besan lepas ni. Ngamnya, seronoknya. Pergi ke Johor, jumpa dengan beliau. Contohlah tuan-tuan ni. Jadi ini namanya membuktikan bahawa roh itu sudah ada pertemuan sebelum ia dijadikan. Sebelum ditiupkan dalam jasad manusia, maka dia sudah ada pertemuan di alam roh. Dan kita juga membaca kisah Nabi Ibrahim AS ketika baginda membangunkan Kaabah bersama puteranya Ismail. Maka Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji. Wa azin fin nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Saya pernah tafsirkan surah Al-Hajj. Kalau tuan-tuan ada peluang, mungkin tuan-tuan boleh cek dalam YouTube agaknya. Kisah tentang surah Al-Hajj, iaitu kisah Nabi Ibrahim diperintahkan Allah panggil manusia menunaikan ibadah haji. Dalam riwayat dikemukakan oleh kitab tafsir, contohnya tafsir Nasafi, Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk memanggil, maka Nabi berkata, suaraku tidak sampai wahai Tuhan. Jawapan Allah kepada Ibrahim, alaikan nida' wa alaiyal balagh, engkau hanya berusaha, aku yang menentukan. Maka riwayat dikemukakan di situ, kalau seseorang menyahut panggilan Nabi Ibrahim, iaitu Ibrahim memanggil orang untuk menunaikan ibadah haji, kalau orang itu menyahut sekalilah dia datang ke tanah suci. Kalau dia sahut 10 kalilah dia akan datang ke tanah suci untuk buat ibadah haji. Ini riwayat dikemukakan. Jadi menunjukkan, kata Ibn Hazm dan ramai juga para ulama berkata bahawa roh ini satu benda bersifat qadim. Dia tidak akan punah, dia telah ada sebelum jasad diwujudkan oleh Allah. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Walau bagaimanapun, pendapat ini ditolak oleh kebanyakan para muhaddisin, dan juga Imam Al-Ghazali pun menolak pandangan ini dengan mengatakan bahawa ada satu hadis yang mengatakan bahawa jasad diciptakan oleh Allah 2000 tahun selepas diciptakan roh. Tapi kata para ulama muhaqqiqin di kalangan muhaddisin bahawa hadis ini tidak sahih, la yasihu isnaduhu. Manakala Imam Al-Ghazali pun menolak mengatakan bahawa roh itu satu benda bersifat qadim, dia bukannya hudus, dia bukannya hadis, kerana berkata bahawa maksud kat sini bahawa bila kita baca dalam hadis 40, inna khalqa ibni adam yujma' fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misal dhalik summa yakunu mudghatan misal dhalik summa yursalu ilaihi al-malak fayanfikhu fihi ruh, bahawa seorang manusia itu dijadikan oleh Allah dalam tempoh 40 hari sebagai setitis mani. Perhubungan suami dan isteri itu persenyawaan berlaku, maka setitis mani. 40 hari berikutnya dia menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari jadi seketul daging. Maka 40 jadi 40 kali 3 120. Dia panggil apa? Apa istilah orang hamil? Apa benda tuan-tuan? Ustaz Fairul Hamid tahu apa Ustaz Fairul Hamid ni?
apa dipanggil ni? Kuarter-kuarter tu apa benda dipanggil? Saya pun tak ingat. Tak apalah, tuan-tuan tahulah. Jadi manusia bila terbentuk dalam tempoh 120 hari, diharamkan untuk digugurkan anak itu kerana sudah ditiup roh. Jadi daripada ayat ini, daripada hadis yang sahih ini, kata para ulama muhaqqiqin di kalangan muhaddisin dan juga usuliyin, bahawa ini membuktikan bahawa roh itu dicipta oleh Allah bersama dengan penciptaan jasad. Jadi dia bukannya kadim, dia bukannya bersifat qidam. Dia satu benda yang diciptakan oleh Allah bersama dengan penciptaan roh, bersama dengan penciptaan jasadnya, berdasarkan hadis ini. Ini merupakan pandangan kebanyakan para ulama yang telah pun buat tahqiq. Makna tahqiq ni mereka mengkaji. Betul lah tu. Sebut ni macam mana. Ya, jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, saya ni kan pandai sangat bahasa Inggeris trimester, apa-apalah tuan-tuan. Jadi inilah yang disebut dalam penjelasan kat sini oleh kebanyakan para ulama bahawa roh dan jasad ini dia bukanlah bersifat azali, bukanlah bersifat qadim, ia bukan sifat qidam, ia merupakan satu yang hadis seperti makhluk yang lain. Kemudian penjelasan yang sangat menarik untuk mengatakan adakah roh itu sama dengan nafs? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafs, kalau kita Melayu sebut nafsu ni bunyi syahwat pula, bukan begitu, maksudnya jiwa. Kalau kita sebut jiwa, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dan juga innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Jadi nafs ni ada mutmainnah, ada lawama, ada amarah, ni jenis nafsun. Jadi adakah ia sama dengan roh? Ini juga satu perbincangan yang menarik dikemukakan oleh Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani. Apa istilah sains saya tak gerti ya tuan-tuan, betul apa tuan-tuan sebut ni. Jadi apa yang dikatakan kat sini, apakah ia sama ataupun berbeza di antara roh dan juga nafsun ini, jiwa ini? Roh, adakah ia jiwa? Roh, adakah ia jiwa? Ini persoalan yang ditimbulkan. Pandangan pertama mengatakan bahawa ia berbeza. Roh dengan nafs itu berbeza, tak sama. Kerana kalau nak disebutkan di sini, Ibnu Mandah berkata bahawa an-nafs tiniyah nariyah wa ruh nuriyah ruhaniyah. Nafsun ini sifatnya sifat daripada tanah, jiwa kita ni bertanah. Sebab ada setengah orang mengatakan kalau kita duduk kat rumah tertutup pun, tak pernah buka tingkap pun, nanti habuk banyak dalam rumah. Kita sapu, kita tengok macam debu. Apa benda ni? Rupanya sel-sel badan kita mati. Ia seperti tanah tuan-tuan. Walaupun asluna al-ba'id, asal kita yang pertama pada zaman datuk kita Nabi Adam itu yang jadi petanah, kita sudah jadi daripada air mani, daripada penciptaan dari sudut biologi yang kita bincang sains itu. Tapi Allah tetap menunjukkan memang asal usul kita dari tanah. Itu kalau kita lihat ada debu-debu dalam rumah kita bertutup. Ini kata sebahagian daripada mereka yang mengkaji sel-sel badan kita yang mati itu sebenarnya tuan-tuan. Jadi kata Ibnu Mandah dalam pandangan para ulama yang mengatakan perbezaan di antara nafsun dengan ruhun ini adalah nafsu itu ia dibentuk daripada tanah dan juga mempunyai sifat-sifat api padanya. Sedangkan ruh sifatnya nuriyah. Nuriyah asasnya daripada cahaya. Dan juga rohaniyah, benda bersifat rohani. Jadi berbeza, tak sama. Kata pandangan mazhab yang pertama, di antara beza antara nafsun dengan ruhun, tidak sama. Yang lain pula mengatakan bahawa nafsu tu nasutiyah wa ruhu lahutiyah. Ni bahasa falsafah tuan-tuan ni. Jadi nafsun ini sifatnya kemanusiaan. Ada mata, ada tangan, ada jari, ada panca indera dan sebagainya. Tapi roh itu dia bersifat lahutiyah, dia bersifat ketuhanan. Dia mempunyai kaitan. Dalam hati itu dia perlu, sebagaimana jasad kita perlu makanan, roh kita pun perlu makanan. Jasad kita makan benda-benda yang bersifat tanah, daripada rumput, daripada sayur-sayuran, daripada binatang, lembu, kambing dan sebagainya. Ia makan daripada rumput, datang daripada tanah. Tapi hati kita, iaitu roh kita, dia perlu kepada makanannya. Makanannya adalah beribadah kepada Allah, melakukan amal saleh, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ini menunjukkan perbezaan di antara ruh dan juga nafsun. Ia tidak sama. Pandangan yang pertama tadi mengatakan ia sama tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian.
Walau bagaimanapun ada pendapat yang mengatakan bahawa nafsun dengan ruh ini ada kaitan. Ini pandangan para ulama tasawuf, para ahli sufi. Dan Imam Muhammad Al-Ghusini kecenderungannya nampak jelas menuju ke arah kesufian. Dia berkata pandangan para ahli sufi bahawa asal usul ia bersifat nafsun, tapi lama kelamaan kerana tekadnya, kesungguhannya, banyak amal salihnya, maka nafsun itu perlahan akan dia tataraqqa, dia akan meningkat menjadi ruh. Mana ruh ini dalam dirinya penuh dengan ketenangan, dengan sifat-sifat ketuhanan, maka ia dapat kontrol sifat-sifat kebinatangan dalam diri. Kita perlu sifat kebinatangan untuk, contohnya, untuk memiliki, untuk berkahwin. Ia dalam kawalan kontrol sifat-sifat ketuhanan itu. Ini perbincangan yang bersifat falsafah lah tuan-tuan, tapi saya nak cerita pada tuan-tuan bahawa beginilah para ulama kita membincangkan dan menunjukkan kepada kita bagaimana kalau orang ini pada awalnya sifat nafsun itu, dia ada unsur syahwat, dia ada unsur ghadab iaitu marah, dia ada al-hirs ni makna tamak, ada hasad, rasa dengki dan sebagainya. Tapi bila seseorang itu berriyadhah, riyadhah ni bukan berarti pergi exercise, makna dia menjalani program penyucian diri, tazkiyatun nufus, yang telah pun saya cerita pada tuan-tuan sebelum ini, namanya takhliyatun, berarti kita menanggalkan sifat-sifat mazmumah dan kita jadikan tahliyatun. Tahliyah maknanya kita menghiasi diri kita dengan mahmudah, maka naiklah taraf daripada nafsun ini menjadi ruhun. Ini perbincangan yang dikatakan oleh para ulama sufia, tasawuf tuan-tuan ya. Jadi ada perbezaan pandangan perspektif di kalangan para ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqih, ulama usul dengan ulama tasawuf ini dengan penjelasan-penjelasan tertentu. Maka bila seorang melatih dirinya untuk mengawal sifat syahwat yang melampau-lampau, sifat hirs, tamak yang melampau-lampau ini, dan juga mazmumah yang banyak yang dapat dikawalnya, memanglah dia tidak boleh bersih 100% kerana dia bukannya Nabi, dia bukannya maksum, tapi dia akan naik taraf dirinya bahawa menjadi orang yang hatinya bersih, perangainya baik, akhlaknya murni, maka orang ini sudah pun berjaya menaikkan dirinya daripada nafsun tadi menjadi ruhun. Ini perbincangan-perbincangan bagi menunjukkan kepada kita untuk faham maksud perbincangan para ulama ni, apakah maksud ruh itu. Kita tak boleh pergi detail, tapi saya dah bagi contoh yang mudah untuk tuan-tuan faham semalam. Buah pinggang itu dia berfungsi bila ada roh dalam badan. Kalau orang itu meninggal dunia, once bila dia meninggal dunia, buah pinggang yang mampu bekerja untuk menapis berbagai-bagai zat dalam badan dan membuang bahan-bahan yang tak diperlukan sebagai kumuhan itu, kita tidak boleh berfungsi lagi. Tak boleh simply kita ambil pergi tukar kepada orang lain, dia tidak akan berfungsi, kan roh itu sudah tidak ada. Faham kan? Ini perbincangan roh yang kita bincang semalam. Sekarang kita pergi kepada bincangan detail tentang roh ini disebut oleh para ulama, kaitannya dengan ayat dan juga hadis. Lagi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, Al-Bahthur Rabi', ni Imam Al-Alusi punya style dalam sudut tafsiran, dia akan bawa bahas 1, bahas 2, bahas 3. Kalau Imam Fakhr Razi, dia bawa masail, masalah 1, masalah 2, masalah 3. Masalah ni jangan kita faham macam problem ni, bukan dia isu 1, isu 2, isu 3, subjek 1, subjek 2, subjek 3, topik 1, topik 2. Jadi mereka akan kembangkan daripada ayat itu, menunjukkan bagaimana luasnya paradigma. Masya-Allah, subhanallah, tabaraka wa ta'ala. Islam ni mengajar kita untuk berfikir. Disebabkan Quran dan hadis datang menjadikan berjuta-juta percambahan ilmu berkembang, dan orang Islam adalah merupakan orang yang paling menghargai ilmu, menggunakan akalnya untuk berinteraksi dan akhirnya memberikan input, outcome yang terbaik kepada manusia, bagaimana nak menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah sebagai khalifatullah. Yang keempat, Al-Bahthur Rabi', ikhtilafan nas fi ruh, hal tamut am la. Bincangan yang keempat, apakah ruh ini mati ataupun tidak? Fa zahabat ta'ifatun ila annaha tamut li'annaha nafsun wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qad dalla al-kitab ala annahu la yabqa illa Allah Ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajha. Apakah ruh itu mati ataupun tidak? Tadi kita dah setuju, kebanyakan para ulama muhaqqiqin yang mentahqiq, ahlu tahqiq, mengatakan bahawa ruh ini bukannya bersifat qidam, dia makhluk, dia dijadikan bersama dengan kejadian manusia. Tentang apa yang dimaksudkan ruh itu pernah bertemu dan dia boleh ngam walaupun tak pernah berjumpa di sudut jasad, tapi bila berjumpa kemudiannya rasa macam rapat, ada chemistry-nya
boleh ngam satu sama lain. Ini adakah ini menunjukkan roh pernah diciptakan sebelum itu dan pernah berjumpa? Ada kemungkinan, tapi dia tidak bersifat secara total, maknanya memang dijadikan jauh sebelum itu atau dijadikan dia sebahagian daripada yang dimaksudkan oleh Ibn Hazm tadi. Adakah ia sebahagian daripada Allah SWT dengan sifat qadim? Bukan, tuan-tuan. Ia makhluk, ia bukannya bersifat qadim. Kemudian adakah roh itu mati atau tidak? Yang jelasnya roh ini mati sebenarnya. Matinya, kata para ulama, innaha tamut, dia mati. Matinya adalah dia terpisah daripada jasad. Maka jasad itu mati, roh itu pun dianggap mati walaupun dia berpindah kepada alam yang lain. Perbincangan ni perbincangan complicated, tuan-tuan, ni falsafah. Sebab itu kita baca dalam firman Allah melalui surah Ghafir, Allah menjelaskan, Rabbana amatana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bi dhunubina. Wahai Tuhan kami, Engkau telah matikan kami 2 kali dan Engkau hidupkan kami 2 kali. Kata Al-Imam Al-Alusi, ini menunjukkan bahawa jasad itu mati dan roh itu mati. Jadi Tuhan kami, Engkau telah matikan kami 2 kali, Engkau hidupkan kami 2 kali. Yang maksud 2 kali ini, kata Al-Imam Al-Alusi, menurut tahqiq yang beliau lakukan, ia adalah merujuk kepada matinya jasad dan matinya roh. Dan mati jasad itu mungkin kerana aksiden, badannya pecah, kepalanya mungkin cedera parah, maka jasad itu sudah tidak boleh menampung lagi roh. Tapi dengan berlakunya perpisahan itu, kata para ulama, sebenarnya roh itu mati juga. Kerana semua malaikat pun akan mati, yang telah kita bincang dalam surah Az-Zumar, yang tinggal illa man sya Allah, hanya tinggal makhluk yang tertentu saja yang tidak dimatikan oleh Allah. Sampai kepada peringkat Jibril pun mati mengambil nyawa Israel. Kita pernah bincangkan bab ini. Kalau para malaikat yang tugasannya sangat crucial, kritikal, penting, Allah jadikan pun mati, maka matinya makhluk yang bernama ruh ini, ia mimbabi aula. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kemudian perbincangan yang dikemukakan oleh para ulama, iaitulah fi tamayuz al-arwah ba'da mufaraqatiha al-abdan. Bagaimanakah duduknya roh ini selepas ia berpisah daripada jasad? Kerana kita baca roh para anbiya alaihissalam, mereka masuk syurga, makan daripada buah syurga, menikmati syurga itu, manakala roh para syuhada akan berada dalam burung yang hijau, terbang di pokok-pokok dalam syurga. Dan kemudian roh orang beriman akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang balasan dalam syurga. Pagi dan petang ditunjukkan tempat duduknya dalam syurga nanti, seperti yang kita dapat lihat daripada hadis yang sahih, iaitu Nabi bersabda daripada Ibnu Umar, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bighadati wal 'ashi, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asaka Allah Ta'ala." Jadi orang yang mati ini Allah akan jadikan dia melihat tempat duduknya dalam syurga ataupun tempat duduknya dalam neraka tiap pagi dan tiap petang. Siap pagi dan siap petang. Jadi menunjukkan kepada kita, roh ini selepas ia mati, dia dihidupkan semula oleh Allah untuk dia melihat nikmat yang disediakan untuknya ataupun azab. Pagi petang dia akan melihat nikmat. Kalau dia ahli syurga, dia akan melihat nikmat syurga. Tapi dia tidak masuk syurga, dia tidak dapat makan lagi dalam syurga itu, kerana belum lagi masuk syurga sepenuhnya. Allah menggembirakan dia. Kan tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Jadi umpamanya kalau Imam Ghazali bawakan contoh, orang ini kalau dia nak berkahwin, tentulah berkahwin satu benda menyeronokkan. Si ayah, si ibu selepas dapat bela anak itu, melihat dia membesar, berjaya dalam pelajarannya, kemudian dipinang orang kalau dia perempuan, kalau dia minang gadis mana, gembira ayah nak tengok anak-anak ni berkembang, dapat zuriat, dapat cucu dan sebagainya. Maka begitulah dia tunjukkan kepada dia, tapi dia belum boleh bersama lagi, dia belum boleh masuk syurga lagi. Ini adalah gambaran yang Nabi kita kemukakan bila seseorang beriman itu mati, kerana berbeza daripada para syuhada. Para syuhada bila mereka mati, roh mereka akan terbang bersama dengan burung-burung dalam syurga itu. Jadi orang yang beriman, dia tidak sampai ke tahap itu. Mereka mati, mereka akan dapat melihat tempat dalam syurga. Manakala orang yang ahli maksiat, al-musah, mereka akan melihat neraka dan juga azab yang disediakan untuknya. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, itu sebab dalam hadis mengatakan kalau seseorang di kalangan kita pergi menziarah kubur, kita digalakkan untuk berdoa, kan? Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kan? Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun.
Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum sahabat cerita kepada kamu sekalian, wahai penghuni-penghuni rumah orang beriman, kamu telah mendahului kami akan mengikuti kamu kelak. Kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kamu keampunan. Kalau kita sebut begitu tuan-tuan kepada orang yang telah mati, mereka ni merupakan ahli syurga, yang kita doakan untuk mereka seperti dalam salam yang Nabi kita anjurkan ini, mereka diberikan roh untuk menjawab pada semula salam kita. Ni nak ceritakan perjalanan roh ni satu benda yang misteri tuan-tuan. Kita kumpulkan semua ini, maka kita bahaskan. Ini tujuan saya bawa kepada tuan-tuan supaya kita dapat gambaran sedikit. Memang kita tak tahu nak menghuraikan lanjut, tapi indikator ini boleh kita petik daripada perbincangan, datang daripada ayat-ayat yang banyak, daripada hadis-hadis yang banyak, rumusan oleh para ulama. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, Al-Imam An-Nasafi menjelaskan pula dalam tafsirnya bahawa al-arwahu ala arba'ati aqsam. Roh itu ada 4 jenis. Ni mana Nasafi buat rumusan ni. Arwahul anbiya alaihi wassalam takhruj min jasadiha wa yasiru mithla suratiha mithal misk wal kafur. Roh para nabi, para anbiya, mereka akan jadi dalam rupa yang sangat wangi seperti bau kasturi. Jadi mereka itu ta'kulu wa tashrabu wa tatana'amu wa ta'wi bil lail ila kanadil mu'allaqa tahta al-arsh. Mereka akan menikmati kehidupan yang sangat luar biasa nikmatnya, makan, minum, tidur, buat apa sahaja. Ya, mereka akan bukan tidur, ta'wi, mereka akan pergi ke tempat yang ditentukan oleh Allah ni, tempat-tempat yang sangat indah, seperti yang digambarkan, seperti kendil, seperti lampu yang besar. Mereka akan duduk, kita tak boleh nak bayangkan tuan-tuan, di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berpadukan kepada hadis yang membincangkan itu. Sebab bila Nabi kita sakit, gering, maka kelihatan Nabi bersabda, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, ya Tuhan, aku milih untuk kembali kepadamu. Para Nabi akan diberi pilihan oleh Allah SWT, apakah engkau nak mati ataupun kekal bersama umatmu. Maka tentulah para anbiya alaihi wassalam, mereka mengetahui kelebihan, keutamaan kembali kepada Allah dengan nikmat, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka alaihi wassalam. Maka Nabi kita berkata, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, aku pilih bersama denganmu. Aku tidak mau hidup lagi dunia kerana misi dah sempurna. Kata Imam Nasafi, manusia yang kedua yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, roh ini, iaitu roh para syuhada. Takhruj min jasadiha wa takun fi ajwafi at-tayr fil jannah ta'kulu wa tatana'amu wa ta'wi ila kanil arwahil anbiya alaihi wasallam. Manakala para syuhada pula, mereka ini mati, mereka akan dibawa oleh burung-burung hijau dalam syurga. Mereka makan dan minum dan menikmati kehidupan, tapi bawah sedikit daripada para anbiya alaihi wasallam. Kemudian arwahul muti'in minal mu'minin bi rafdhil jannah la ta'kulu wa la tatamatta'u walakin tanzur ila jannah. Roh orang yang bertakwa kepada Allah, para mukminin, para salihin, mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada kalangan mereka tuan-tuan. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna. Jadi golongan mukminin ini akan berada di lapangan-lapangan dalam syurga, dekat dengan syurga. Mereka dapat melihat syurga. Tinggal lagi mereka tidak dapat masuk syurga lagi. Mereka tidak dapat makan macam syuhada dan juga anbiya itu. Kemudian yang keempat, arwahu al-usah. Al-usah iaitu orang yang melakukan maksiat kepada Allah. Mereka ini ketika mati dibawa roh naik ke langit, ditolak, ditutup pintu langit untuk mereka, tidak dibenarkan. Maka mereka duduk di antara langit dengan bumi. Ya, langit dan bumi. Dan yang kelima, nampaknya ada 5. Beliau berkata di peringkat awal 4, tapi yang kelima, adapun arwahul kufar fa fi sijjin, amma kitab al-fujar ila fi sijjin, iaitulah roh orang yang kafir, orang munafikin, mereka berada di sijjin. Sijjin ni apa tuan-tuan? Sijjin ni merupakan satu tempat yang paling bawah dalam neraka Allah, lapisan yang paling bawah di permukaan bumi. Kalau bumi ada 7 lapis, yang paling bawah sekali. Jadi ada orang kadang dia membawa kepada kita bunyi dalam bumi yang dikatakan bunyi orang diseksa dalam sijjin. Sebenarnya perkara ni perkara ghaibiyat, sam'iyat tuan-tuan. Kita tak boleh dengar dekat dunia lagi. Kalau yang dibawa datang bunyi suara pekikan ribuan manusia, kononnya itu, ini ditolak oleh para ilmuwan. Kerana perkara-perkara ghaib ni kita tak boleh nak buktikan tuan-tuan. Kita tak boleh nak tunjukkan. Yang dapat memahami, mendengar bunyi ini cuma binatang saja. Jin dan manusia tak dapat nak dengar ataupun menyaksikan apa yang Allah sebut sebagai seksa. Mungkin sekali-sekala ada ditunjukkan, tapi tidaklah ditunjuk kepada semua orang. Ditunjuk kepada orang tertentu, la yamna'u fadlullah an khalqillah.
bahawa kadang-kadang Allah buka hijabnya untuk orang tertentu supaya dia mengambil iktibar dan supaya dia kembali kepada Allah kerana kasih sayang Allah. Tak semua orang dapat perkara itu. Bukan kita boleh pergi rekod, gali tanah dalam, pergi mana-mana buat mining program ke, buat apa penggalian, buat pencarian perlombongan ke, pergi rekod bunyi kat dalam bumi, kata ini bunyi orang berada kat sijil. Ni tak berapa tepat tuan-tuan. Ini fitnah kepada Islam sendiri. Ini macam main dengan Islam tuan-tuan ya. Nanti orang-orang lain melihat apalah orang Islam ni, cakap benda-benda epek-epek macam tu. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan. Dan kemudian kita dapat lihat sekarang di mana duduk roh yang sebenarnya. Ni pilihan yang sangat menarik disebut oleh Imam Qurtubi yang banyak mengkaji dalam kitab beliau Tazkirah. Begitu juga Al-Imam yang dipilih oleh Al-Imam Asyuti, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dengar beliau berkata, saya terjemahkan ni. Wa ma zakarahu fi arwahil muti'in mukhalif lima saha min annaha tatamatta' fil jannah wa fil ifsah أن المنعم من الأرواح على جهات مختلفة منها ما هو طائر في شجر الجنة ومنها ما هو هواسي الطير كالزرازير ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجنة ومنها ما هو في سورة تخلق من ثواب أعمالهم ومنها ما تسرح وتتردد إلى جساسها وتزورها. Kata Imam Al-Qurtubi, dalam kajian aku buat rumusan bahawa jasad roh manusia mati ini mereka ada pelbagai treatment yang mereka alami di sisi Allah. Kalau mereka para anbiya, para syuhada, kita tak nafikan, ada bukti menunjukkan pada hadis-hadis mereka pada tinggi kedudukan di sisi Allah. Para anbiya lebih tinggi daripada para syuhada. Kemudian para ulama, para salihin, para muttaqin yang Allah beri nampak kepada mereka syurga tapi tidak boleh lagi menikmati isi syurga itu seperti para syuhada dan juga para anbiya, bawah sikit kedudukannya. Dan ada pula orang yang Allah biarkan dia untuk kembali melihat dunia. Ini menarik kata-kata ni tuan-tuan. Dengan sebab itu dia boleh pergi melihat kuburnya sendiri, dia boleh pergi melihat jasadnya mati, dia boleh pergi melihat tempat keaksidennya. Ini ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين ومما سوى ذلك ما هو في كفالة ميكائيل عليه الصلاة والسلام ومنها ما هو في كفالة آدم عليه السلام. Kerana kita baca dalam kisah Isra Mi'raj, ketika Nabi kita bertemu dengan Nabi Adam AS, Nabi Adam kelihatan sedih bila ditanya di sebelah kirinya kelihatan sekumpulan manusia dalam wajah yang hitam, di sebelah kanannya merupakan orang yang bertakwa, ashabul yamin, di kirinya merupakan ashabul shimal. Jadi itu ketentuan yang Allah tetapkan mereka atas pilihan mereka. Maka ada juga di kalangan manusia ini yang rohnya Allah letakkan dekat Nabi Adam, datuk mereka Nabi Adam. Kata Imam Qurtubi berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang banyak ini bahawa roh ini berlainan treatment yang Allah beri kepada mereka. Ada yang boleh kembali ke dunia. Itu sebab kita dapat lihat mimpi yang hadir dalam kehidupan para sahabat seperti yang dilihat oleh mimpi sahabat bin Qasim Syammas ini. Dia boleh kembali dan boleh mempengaruhi keputusan yang dibuat. Dan ada yang ditetapkan Allah untuk tidak bertemu lagi. Itu sebab bila ada di kalangan orang-orang Islam yang mati, maka orang-orang bertakwa yang berada di perkampungan orang bertakwa ni menanti-nanti kemunculan orang yang mati untuk bertanya perkembangan keluarganya. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, almarhum Datuk Ismail Kamus pernah buat lawak ketika menceritakan perkara yang satu rakaman beliau tentang roh yang sangat menarik, dan mungkin tuan-tuan pun pernah dengar. Nanti bila orang yang baru mati dibawa untuk bertemu, dia masuk ke perkampungan orang bertakwa ini, maka orang yang bertakwa yang tak dibenarkan untuk keluar itu kena treatment yang khas untuk mereka, yang tak bolehkan mereka untuk kembali pada keluarga. Mungkin ada yang dibenarkan kembali seperti diceritakan di sini. Maka dia akan bertanya, fulan, kau kena aku kan, kena tak isteri aku? Maka yang baru mati itu cakap, kena, isteri kau dah kahwin baru. Allahu Akbar. Dia tak tahu perkembangan. Mungkin mati orang tu 10 tahun lepas dia mati, dia tak tahu berlaku kat dunia. Berlaku pada anaknya dia tak tahu. Dia tak sasar nak tahu apa perkembangan berlaku. Mereka diberitahu oleh orang mati selepasnya. Ini nampaknya orang ini tidak dibenarkan keluar oleh Allah daripada tempat dia dikurung. Ini perkara-perkara yang ghaibiat tuan-tuan, tapi banyak dalil yang dikumpulkan ketika Imam Qurtubi menunjukkan berbezanya keadaan roh orang yang telah mati itu mengikut ketetapan Allah terhadap mereka. Baik. Kemudian beliau kemukakan lagi tentang apa yang disebut di sini, apa yang disebut dalam pandangan para ulama lagi tentang ruh.
hatta inna ba'd al-arwah at-tahira la tazhar fayaraha man syaa Allah Ta'ala min al-ahya yaqazatan wa anna arwah al-mauta tatalaqa wa tatazawwar wa tatazakkar wa qad tatalaqa arwah al-amwat wal ahya manaman wa la yunkaru zalika illa man yaj'al ru'ya khayalat la aslaha wa zalika la yultafat ilaihi. Kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya lagi bahawa ada roh yang sangat bersih, yang sangat mulia, yang punya kedudukan di sisi Allah, yang Allah beri kepadanya la yamna'u fadlullah an khalqillah. Juga perkara yang sama pernah disebutkan oleh tuan guru kami Maulana Syekh Dr. Nuh Ali Saman Al-Qudha ketika membincangkan bab roh ini. Berkata ada orang-orang yang saleh yang telah meninggal dunia, tetapi ada orang yang boleh melihat jasadnya, melihat kehadirannya dalam keadaan sedar. Wallahu alam. Tuan-tuan, ini kata para ulama yang bersifat tasawuf bahawa orang yang telah meninggal dunia ni boleh datang semula, kerana ini yang kita dapat lihat bukti-bukti dikemukakan daripada dari Quran, daripada hadis. Kita cuba taufikkan, kita cuba buat rumusan. Kata Imam Al-Alusi di sini, maka ada di kalangan orang yang telah mati dapat dilihat oleh orang yang hidup, dan yang telah mati ini boleh bagi pesan kepada yang masih hidup kerana kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah. Walaupun mimpi tidak boleh jadikan hujah, kata beliau. Mimpi tidak boleh jadikan hujah untuk mensabitkan hukum. Nanti ramai para golongan zindiq yang menjadikan mimpi untuk memperdayakan orang-orang jahil di luar sana. Dalam Islam, definitely hukum tidak boleh disabitkan dengan mimpi. Kerana kalau orang berkata mimpi saya bertemu Rasulullah, Rasulullah kata demikian, maka ini menunjukkan bahawa Islam itu tidak sempurna lagi. Maka semua orang boleh claim, saya jumpa mimpi Rasulullah, tadi Rasulullah cakap begini. Ini orang kata mimpi lain pula. Jadi Islam ini menjadi mainan kepada masyarakat. Kata Imam Al-Alusi, aku berkata kat sini, mimpi itu sebagai satu hiburan untuk orang beriman. Maka kehadiran gurunya mungkin orang saleh yang pernah jumpa, macam saya pernah cerita pada tuan-tuan seorang tabi'in yang terkemuka namanya Al-Imam Sulaiman bin Yasar radhiyallahu anhu. Rupanya handsome, ilmunya tinggi. Beliau ni seringkali menjadi mangsa kecenderungan orang perempuan untuk melakukan maksiat kepadanya kerana kekacakannya. Pernah dalam perjalanan beliau untuk melakukan ibadah haji, beliau singgah mungkin macam kita gambarkan R&R berehat, beliau terlupa untuk kunci pintunya. Muncullah seorang perempuan yang sangat jelita tampil untuk mengajaknya melakukan maksiat. Zaman dahulu pun orang jahat ada sekitar Mekah, sekitar Madinah, bukan zaman sekarang sahaja, tuan-tuan ya. Perempuan ni menyangkakan dia mampu untuk memperdayakan tabi'i yang handsome ini, yang dia tidak tahu ini saya membiasar orang saleh, orang bertakwa. Dia menyangkakan dia boleh dapat habuan dunia dengan lelaki yang handsome ini. Tiba-tiba lelaki ni mengatakan, kamu tidak takut pada neraka Allah ke? Beliau pun menutup wajahnya dan menangis bersungguh-sungguh, takut dia kepada ujian itu. Wanita itu membawa dia pergi dengan hampa. Sulaiman bin Yasar ini kemudiannya pergi menunaikan ibadah haji. Selepas melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, kepenatan menguasainya, beliau berehat tidur. Maka tidurnya bermimpi Allah menghadiahkannya kedatangan Nabi Yusuf AS, memberi berita gembira kepada tabi'i yang hebat, yang handsome, yang alim ini, namanya Sulaiman bin Yasar, dengan berkata kepadanya, wahai Sulaiman, sungguh hebat imanmu, moga Allah kekalkan kamu dalam ketakwaan. Maka Sulaiman bin Yasar hairan melihat lelaki yang handsome, menegurnya, bertanya kepadanya, siapakah anda? Orang itu menjawab, akulah Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam. Nabi Allah ini dihadirkan dalam mimpi Sulaiman untuk memberikan berita gembira kepadanya. Ini cerita tentang roh, tuan-tuan. Jadi sama ada dari sudut mimpi ataupun secara zahir seperti yang disebut di sini, ini pandangan peribadi Al-Imam Al-Alusi. Tuan-tuan boleh terima, tuan-tuan boleh tolak. Ya, Islam mengajar kita untuk meraihkan pandangan. Kalau kita merasakan pandangan ini betul, mungkin Allah boleh bagi kepada seseorang. Tapi bagi ulama hadis, mereka tidak menerima pandangan ini kan tidak ada dalil yang kuat. Ini merupakan pengalaman orang tertentu yang mereka lalui. Wallahu alam. Tuan-tuan, ni saya tak boleh cerita lebih panjang, nanti mengundang banyak persoalan-persoalan. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini, ulasan seterusnya oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Syarh Syama'il berkata bahawa wa zakara zalika Ibnu Abdul Barr wa ghairuhu mujab anhu bi anna zalika kana bi ijazah al-waris wa hiya bintuhu li ghalabati zanni sidq ru'ya bima qama bihi min al-qarina. Ini kisah tentang sahabat Nabi bernama Sabit bin Qais bin Syammas. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq menjalankan wasiatnya walaupun beliau telah wafat, telah mati syahid?
bagaimana mimpi boleh menjadi satu ketentuan dalam hukum, tapi ini adalah khas peristiwa yang tertentu, ini satu exception, satu perkara yang jarang-jarang berlaku. Ia berlaku kerana ada qarina seperti yang telah kita jelaskan tadi. Itu para sahabat ni lebih faham dari sudut kenapakah hukumnya begitu. Jadi kata Al-Imam Ibn Hajar dalam Syarah Syama'il, ini adalah khusus untuk orang yang tinggi imannya, yang hebat kefahamannya kepada Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq yang menjalankan hukum berdasarkan kepada mimpi. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihkan, inilah yang boleh saya bawakan kepada tuan-tuan, sedikit perbincangan untuk kita faham dalam konteks roh ini. Masih banyak lagi perkara yang tersembunyi, yang misteri, yang kita tidak faham. Alhamdulillah setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman. Apa yang penting, kita memahami ayat ni, kita memahami perkara-perkara yang dibawa di sebaliknya, tentang kuasa Allah, tentang jawapan Allah secara tidak langsung kepada orang yang dikehendakinya untuk memahaminya. Dan ayat-ayat ini walaupun turun 1400 tahun yang lalu, andai kita baca, kita hayati, banyak masalah yang kita lalui dalam hidup pada hari ini boleh diselesaikan tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam esok saya akan bawakan kepada tuan-tuan ayat ke-87, 88, 89 daripada surah yang mulia ini tentang Al-Quranul Karim, dan bagaimana Allah telah menjanjikan Al-Quran ini terpelihara dan merupakan satu kalamnya yang mulia. Dan kalaulah berhimpun manusia dan juga jin untuk membawa satu yang dapat menandingi Quran, saya mereka tidak akan dapat menandinginya sama sekali. Kenapa dalam ayat ini Allah meletakkan manusia mendahului jin, sedangkan surah Ar-Rahman Allah menyebutkan ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Kenapa dalam ayat ini kullu in istama'ati insu wal jin? Di sini didahulukan insan, dikemudiankan jin. Di situ didahulukan jin, dikemudiankan insan. Taqdim dan takhir dalam bahasa Arab, dalam usul Quran ada mengandungi rahsia yang tertentu. Kenapa? Jangan ke mana-mana, esok saya akan huraikan perkara ini dalam kuliah tafsir kita pada waktu yang sama. Hingga kita bertemu pada malam esok, insya-Allah. Segala yang baik semuanya daripada Allah, segala kekurangan daripada saya. Mudah-mudahan kita dapat memahami perbincangan ini, membuka minda kita untuk memahami ilmu Allah yang sangat luas, dan ganjaran-ganjarannya untuk mereka yang berpegang dan menjadi Quran sebagai panduan bimbingan. Jadi tuan-tuan, jangan lupa pada waktu seperti ini anak-anak kita tak ke sekolah, isilah masa mereka dengan sebaik mungkin. Kami Telaga Biru menerbitkan buku-buku latihan topikal untuk anak-anak di peringkat darjah 1 sampai darjah 6. UPKK ada, UPSR ada, PSRA ada, peperiksaan soal agama ada, dan begitu juga tingkatan 1 sampai tingkatan 5. PT3 ada, SPM ada, STP belum ada. InsyaAllah nanti kalau ada cikgu-cikgu yang rajin nak tulis untuk Telaga Biru terbitkan, kita boleh bersama. Jadi cikgu-cikgu, tuan-tuan, perempuan, ibu bapa yang dimiliki sekalian, harap tidak keberatan untuk mempromotkan, menyampaikan bahan-bahan Telaga Biru ni kepada semua orang keliling kita, anak-anak murid kita, anak-anak kita. Manfaatkanlah waktu mereka. Takut kekosongan itu memandu mereka kepada kebinasaan, kepada kelalaian, kealpaan. Jadi isilah masa mereka dengan bahan-bahan manfaat. So hafal Quran ke, hafal wirid ke, hafal doa-doa ke, belajar jadi imam ke, belajar public speaking ke, dan pelbagaikanlah jadual mereka tuan-tuan ni. Jadi ajar mereka untuk mengisi masa dengan latihan topikal yang mungkin kami terbitkan dan sahabat-sahabat lain juga diterbitkan. Geografi, sejarah, maths, sains, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, pendidikan Islam, banyak kami terbitkan. Alhamdulillah. Semuanya adalah kerjasama kami dengan guru-guru cemerlang, guru-guru kanan, jurulatih utama kebangsaan, jurulatih utama, cikgu-cikgu ni hargailah mereka. Bahan-bahan yang sangat baik untuk dimanfaatkan oleh anak-anak kita di musim PKP ni. Seterusnya tuan-tuan yang berminat untuk menyertai ibadah korban yang kami lakukan di Syria baik, Damsyik, di Mekah dan juga di beberapa negara di Afrika. Jangan masa masih ada lagi untuk kita terlibat dalam korban dan juga akikah. Walaupun di Mekah kita tidak memutuskan jemaah haji pada tahun ini, tapi ramai di kalangan orang yang susah di Tanah Suci yang kita cuba raihkan, penuhi keperluan mereka dengan menyediakan binatang korban dan juga akikah untuk mereka. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan dapat bekerjasama dengan kami. Bagi mereka yang belum melakukan ibadah korban dan akikah, masih lagi terbuka bersama dengan Zahazan Travel. Boleh hubungi Ustaz Faiz Mukhtar, CEO Zahazan Travel.
Baik tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Saya janji beri tuan-tuan pada malam semalam untuk belajar satu doa. Jadi doa ni sangat baik untuk kita amalkan. Iaitulah Allahumma inni a'udzubika min jari su wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu tar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan azaaha. Maksud doa ni sangat baik tuan-tuan. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada jiran yang jahat, daripada pasangan yang menyebabkan aku beruban sebelum waktunya, dan daripada anak yang aku lahirkan tetapi menjadi tuan kepadaku. Saya terima banyak mesej daripada muslim-muslimat mengatakan anak-anak derhaka dan sebagainya. Moga Allah selamatkan kita tuan. Bacalah doa ni. Wa min waladin yakunu alayya rabban. Ya Allah, selamatkan aku daripada melahirkan anak yang menjadi bos kepada aku. Dia menganiaya aku, dia menzalimi aku, dia merampas aku, dia menuduh aku macam-macam. Wa min malin yakunu alayya azaban, dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada mendapat harta tapi harta itu menjadi seksa kepadaku. Wa min khalilin makirin ainuhu tarani, dan daripada kawan yang aku anggap baik tetapi sebenarnya jahat terhadapku. Qalbuhu tar'ani, hatinya mencari-cari kelemahanku. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan azaaha. Sikapnya bila melihat kebaikan aku, dia tutup, dikambus, dilupuskan. Tapi dia melihat keburukan aku, dia hebah-hebahkan kepada orang. Boleh amalkan doa ni tuan-tuan. Doa ni kalau kita lihat merupakan doa yang maksur daripada sahabat-sahabat Nabi. Contohnya Abdullah bin Umar sentiasa mengamalkannya. Pada zaman itu lagi, zaman yang sangat mulia, para sahabat masih ramai, tapi ada orang-orang khianat, ada munafiqun, ada orang yang dengki. Maka beliau mengamalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu pada jiran yang jahat. Wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib, dan dari pasangan yang menyusahkan aku hingga menyebabkan aku tua sebelum waktunya, beruban sebelum waktunya. Wa min waladin yakunu alayya rabban, dan anak-anak yang aku lahirkan tapi menjadi penyusah kepada diri aku, penentang dan penganiaya, menzalimi aku, menjadi bos kepada aku pula jadi hamba kepadanya. Maksudnya itu wa min malin yakunu alayya azaban, dan harta yang aku kumpulkan sebaliknya bukan menenangkan aku tapi mendukacitakan aku, menghina aku, menyeksa aku. Wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu tar'ani, dan daripada orang yang aku sangkakan baik, macam sahabat yang aku kasihi, tapi sebenarnya seorang yang sangat membenci aku di sebalik menunjukkan kasih sayang itu. In ra'a hasanatan dafanaha, kalau dia nampak kebaikan aku dia akan tutup. Wa in ra'a sayyi'atan azaaha, kalau dia nampak keburukan aku dia hebah-hebahkan kepada orang, dia cerita pada orang. Ini adalah seorang munafik akhir zaman tuan-tuan. Hipokrit, talam dua muka. Di depan kita kami baik, di belakang kita macam-macam perkara disebut, diburuk-burukkan kita. Jadi tuan-tuan, ini antara doa yang diamalkan oleh para sahabat seperti yang saya nyatakan tadi. Contohnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, pada doanya ada kebaikan. Amalkanlah tuan-tuan pada hari yang penuh fitnah seperti yang kita lalui pada hari ini. Saya harap sesahabat Ummu Fatih ke ataupun Ustaz Syafiq Murad ke, kalau dapat sediakan doa ni supaya boleh diamalkan oleh sekian yang hadir. Amalan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar, Ramini Husin Abdullah bin Umar. Baik, setakat ini saja dulu. Wallahu alam. Kita tamatkan kuliah pada malam ni dengan berdoa, moga Allah berkati kita dan menjadikan tidur kita sebagai ibadah dan menggerakkan kita pada waktu yang paling dicintai olehnya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rahman. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan,
kalau ada kesempatan besok pukul 9 tuan-tuan boleh lihat kami di Astro Go Shop. Bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, bolehlah lihat bahan yang kami cadangkan untuk orang Islam miliki dalam Astro Go Shop pukul 9 pagi. Moga dapat di-sharekan, disertai, dituntun bagi yang berkesempatan. Jadi terima kasih tuan-tuan, jangan lupa kenang kami dan doa kalian. Dan esok kita jumpa lagi untuk bincangkan lanjut tentang ayat 87, 88, 89 daripada surah yang mulia ni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.